Hai semua, apa khabar? Cikgu harapkan semua dalam keadaan sehat. So, minggu ini kita akan tengok pendidikan kesihatan, pengurusan mental dan emosi. Okay, unit 3. So, kita tengok dulu standard pembelajaran. Kamu akan belajar mengenai punca kemarahan. Okay. Kemudian cara menguruskan kemarahan dan menilai kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain, dan terakhir menjana idea cara menguruskan kemarahan. Okey, so anda boleh lihat dekat muka surat 150 buku teks anda ya. So kita tengok pengenalan. Okey, dalam menjalani kehidupan seharian, so sudah pasti setiap individu pernah mengalami perasaan marah, betul tidak? Okey, so perasaan marah merupakan salah satu perasaan semula jadi yang timbul akibat beberapa faktor. Okey, so bila kamu marah, maksudnya kamu tidak gembira. Okey, so antara faktor dia seperti makanan, tempat perlindungan dan kasih sayang yang tidak dipenuhi. Okey, so ini antara faktor-faktor yang menyumbang kepada kemarahan. Okey, so perasaan marah juga akan timbul disebabkan oleh ketidakupayaan kita untuk menangani tekanan hidup berkaitan dengan keluarga, sekolah, kawan-kawan, kesihatan dan kewangan. Okey. So, kita mungkin rasa marah apabila tidak dapat mencapai hasrat, idaman atau cita-cita kerana perkara-perkara yang berada di luar kawalan. So, ini juga merupakan faktor yang menyumbang kepada perasaan marah kita. Okey. So, pengurusan mental dan emosi dapat mengawal kemarahan seseorang agar lebih positif dan menerima kelemahan. So, kamu harus pandai kawal mental dan emosi kamu, okay, supaya kamu menjadi lebih positif dan bersedia menerima kelemahan diri kamu. Okay, kita lihat muka surat yang seterusnya. Okay, ini adalah perbualan, okay, perbualan yang berlaku di kantin sekolah. Okay, kamu boleh tengok situasi dia lah. Okay. So, kita terus masuk kepada kenapa saya marah. Okay. So, punca marah ini, okay, ada beberapa punca. Okay. Antara puncanya ialah letih, lapar, tiada kawalan dalam urusan harian, terancam, kecewa dan tidak dapat meluahkan perasaan. Okay. Berikut antara faktor-faktor yang menjadi punca kemarahan dalam bentuk peta pemikiran. Okay. Tengok muka surat dalam buku teks kamu 152. Okay, kamu boleh scan juga dekat sini QR code berkenaan dengan artikel pengurusan kemarahan. Okay, kita tengok punca-punca kemarahan. Okay, so punca-punca kemarahan ni kamu boleh tengok dekat sini. Okay, antaranya juga ambil contoh ialah kecaman rakan. Okay, kecaman rakan ni dia macam mengugut lah ataupun mengejek, boleh juga. Okay, so bila berlakunya kecaman, kamu akan berasa marah, kamu rasa tidak puas hati. Okay, kemudian contoh dia dekat sini lagi ada berpindah rumah atau sekolah. Okay, maksudnya dekat sini mungkin kamu tidak suka pindah rumah, kamu dah selesa dekat rumah lama, ataupun kamu sudah selesa dekat sekolah lama, kemudian kamu berpindah. So, mungkin keadaan itu akan menyebabkan kamu berasa marah. Okay, ketagihan gadget, takut tersingkir, tidak sanggup terima tanggungjawab, kekecewaan, cemburu. Okay, dekat sebelah sini kamu boleh tengok pengalaman pahit, perasaan bersalah, rasa malu tidak berguna, kritikan, gagal memenuhi harapan atau jangkaan diri sendiri, tekilan, ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Okay, ini ialah punca-punca yang boleh menyebabkan kamu marah. Okay, kemudian kita tengok surat yang seterusnya, implikasi kemarahan terhadap kesihatan diri. Okay, so antara implikasinya ialah jika kamu kerap dalam tempoh masa marah, kemarahan kamu tu, kamu kerap marah, akan membawa kesan yang nyata dan padah terhadap kesihatan diri seseorang. Sebenarnya perasaan marah ni tidak bagus juga ya, sebab dia boleh membawa implikasi yang tidak sihat. Contohnya, awal lihat dekat sini, sakit kepala. So bila anda rasa marah, anda akan stres
Bila stres, kepala anda akan rasa sakit. Okey, boleh menyebabkan apa ni? Dekat sini tengok risiko mengalami stroke. Okey, menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan, masalah kulit, risiko kemurungan. Ini banyak yang berlaku. Okey, bila kamu marah, kamu rasa tertekan dan kamu akan rasa murung. Kemudian masalah pemakanan, bila rasa marah, mau makan pun tidak berminat. Insomnia, ini ialah masalah kurang tidur. Okey, meningkatkan tahap kebimbangan, mempercepatkan proses penuaan. Sebab tu orang kata jangan marah-marah, nanti cepat tua. Okey, ini dia. Okey, memendekkan jangka hayat. Maksudnya dekat sini bila kamu marah, okey, kamu rasa tertekan, okey, peluang kamu untuk mengalami stroke dan darah tinggi ada. Okey, ni maksud dia memendekkan jangka hayat dan gangguan pernafasan. Ini selalunya berlaku kepada kebanyakannya pihak perempuan lah. Pelajar perempuan, okey. So bila dia rasa stres, dia marah, okey, mulalah sesak nafas tu datang. Okey, sebab dia tak dapat kawal perasaan. Okey. Perubahan yang berlaku semasa mengalami kemarahan. Okey, antaranya perubahan fizikal, perubahan tingkah laku. Okey, ada dua lah. So, fizikal ini dari segi kamu punya tubuh badan kamu. Okey, kamu akan rasa berpeluh, menggigil, otot tegang, okey, kadar pernafasan meningkat. Dari segi tingkah laku pula, kamu akan bercakap dengan cepat dan kuat, menuding jari apabila bercakap, memaki, menjadi terlalu sensitif, tindakan agresif dan nada suara kamu akan tinggi. Ini biasa berlaku, betul tidak? Bila kamu rasa marah. Okey. So, tahukah anda implikasi negatif kemarahan terhadap orang lain? Okey, ada 3 dekat sini. Yang pertama, okey, tanggapan negatif. Kamu akan mendapat tanggapan yang negatif daripada orang sekeliling. Oh, dia ni selalu marah. Tidak bagus. Nanti dia marah kita pula. Okey. Timbulnya perasaan kurang yakin dan tidak selesa dan hubungan persahabatan akan menjadi tegang. Ini biasalah bila kamu bergaduh dengan rakan kamu pun tak nak berkawan dengan kamu. Okey. So, dekat sini perubahan fisiologi yang berlaku semasa mengalami kemarahan. Bincangkan. Okey. Dekat sini kamu boleh tengok. Kalau dia cakap fisiologi, maksudnya berkaitan dengan tubuh badan. Fisio kamu. Okey. Tubuh badan kamu. Apakah yang akan berlaku? Kamu boleh tengok dekat sini lah. Berpeluh, menggigil, otot tegang. Okey. Kamu akan bernafas dengan cepat. Okey. Kemudian kita tengok bagaimana kamu mengurus kemarahan. Okey. Bagaimana kamu urus. Okey. Kemarahan merupakan satu cetusan emosi. Okey, wujudnya perasaan marah pada seseorang mungkin disebabkan berlakunya percanggahan. Okey. So, cara mengurus dia, kamu boleh tengok dekat sini. Berhenti melakukan sebarang aktiviti. Maksudnya dekat sini apabila anda merasakan tahap kemarahan semakin meningkat, okey, berhentilah daripada melakukan sesuatu. Sebab bila kamu dalam perasaan marah, kamu melakukan sesuatu, kerja tersebut tidak akan selesai. Okey, sebab kamu akan memberontak. Okey, cuba bertenang, okey, tarik nafas, okey, fikir-fikirkan benda-benda yang positif, okey, berjalan, okey, ataupun bersukan, okey. Tinggalkan punca kemarahan. Okey, tinggalkan perkara yang boleh mencetuskan kemarahan. Contoh kalau kamu bergaduh dengan rakan. Okey. Janganlah bergaduh lama-lama. Apa yang perlu kamu buat, cepat-cepat minta maaf. Jika kamu salah, mintalah maaf. Okey, jika kamu rasa dia yang salah, cuba bercakap dengan dia. Tanya, kenapa marah? Okey. So, tinggalkan kemarahan. Berfikir sebelum bercakap. Ini penting. Sebelum awak bercakap, sebelum awak bertanya, awak fikir dulu. Apakah pertanyaan saya ini akan mencetuskan kemarahan ataupun tidak. Okey, gunakan kata ganti diri pertama saya. Okey, jangan guna kau, engkau, awak. Awak tu agak lembut sikitlah. Engkau, itu engkau tu kasar. Okey, gunakanlah saya. Saya ini kata ganti pertama.
Okey, mencari jalan penyelesaian. Okey, kalau marah jangan jangan pendam. Okey, sebab bila pendam kamu akan rasa stres seorang diri. Cari jalan penyelesaian. Okey, jika tak dapat juga, bertanyalah dengan orang yang kamu rasa selesa. Okey, macam mana saya nak selesaikan permasalahan saya ini? Okey, mengadu maksudnya. Dapatkan bantuan. Okey. Kamu boleh jumpa konselor ataupun ahli psikologi. Kalau dekat sekolah, kamu boleh jumpa konselor lah. Kalau kamu tak selesa dengan konselor, kamu boleh jumpa cikgu, guru-guru yang kamu rasa selesa. Okay, your favorite teacher. Okay, you can meet and talk. Okay. So, ini saja untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu kita tengok balik tajuk dia tadi. Bagaimana menggambar perasaan marah, jenis-jenis marah. So, kamu boleh tengok dekat muka surat 150 buku teks kamu sehingga muka surat 154. So, nanti cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan ya, latihan pengukuhan. Fikirkan satu situasi yang membangkitkan perasaan marah pada diri anda. Guna peta kemarahan di bawah untuk menerangkan perasaan yang dialami. Kamu buat latihan satu saja. Buat dalam buku latihan. Kalau dah siap, kamu boleh ambil gambar dan bagi dekat WhatsApp saya lah. So, cikgu harap semua boleh buat latihan ni dan hantar kepada cikgu. Itu saja untuk minggu ini. Untuk kelas PK kita nanti, cikgu akan buat video lain lah. So, sekian saja. Terima kasih.